Bersatu Malaysia. Sebelum saya mengupas tajuk kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Anis Syakira binti Zaidi, Nurul Aida binti Abdullah Zawawi dan Tanwini. Baiklah, apakah tajuk perbincangan kita pada hari ini? Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah keracuan bahasa Melayu di media sosial. Sebagaimana umum mengetahui bahawa media sosial bukan perkara asing lagi bagi rakyat Malaysia, yakni remaja suka untuk berkongsi maklumat dalam media sosial. Memang tidak dapat dinafikan bahawa aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan sebagainya dapat memudahkan rakyat untuk berkomunikasi atas talian. Hal ini nescaya dapat membantu untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dengan cepat dalam media sosial. Walau bagaimanapun, media sosial dikatakan mencabar dan menjejaskan kemunian bahasa Melayu. Hal ini berlaku kerana fenomena keracuan bahasa Melayu di media sosial semakin serius akibat pengguna bahasa Melayu yang sering menggunakan bahasa rojak dan bahasa selangga di media sosial. Persis peribahasa Melayu, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Sehubungan dengan itu, kita sebagai warga negara Malaysia mesti mengenal pasti punca yang menyebabkan keracuan bahasa Melayu di media sosial dan mencari jalan penyelesaian untuk membendung isu ini. Jadi, apakah punca yang menyebabkan keracuan bahasa Melayu di media sosial? Marilah kita mendengar pendapat daripada saudari Aida. Terima kasih Anis. Pada pendapat saya, salah satu punca yang menyebabkan keracuan bahasa Melayu berlaku ialah pengaruh bahasa ibunda. Sebagaimana umum mengetahui bahawa negara kita, Malaysia, mempunyai masyarakat majmuk umum yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sehubungan dengan itu, bahasa Melayu bukan bahasa ibunda bagi orang Cina, orang India, orang Iban dan orang Kadazan. Justeru, murid bukan Melayu sering keliru dengan ejaan bahasa Melayu dan mudah melakukan kesalahan berbanding dengan murid Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka gagal mengenali perbezaan antara bunyi i taling dengan i pepet semasa membaca dan menulis. Sebagai contoh, perkataan homonim iaitu kata yang sama ejaan atau sama sebutannya tetapi mempunyai makna yang berbeza. Bolehkah Bini memberi contoh perkataan homonim yang lazim mengelirukan murid? Terima kasih Aida. Pada pandangan saya, contoh perkataan homonim yang lazim mengelirukan murid ialah perak dan perak. Perak yang menggunakan i taling merujuk kepada logam yang berwarna keputih-putihan, manakala perak yang menggunakan i pepet merujuk kepada keadaan hairan, tercengang ataupun terpinga-pinga. Selain itu, perkataan semak dan semak juga sering mengelirukan murid bukan Melayu. Semak yang berbunyi i taling membawa maksud mengkaji, meneliti atau memeriksa. Semak yang berbunyi i pepet bererti semak tumbuh-tumbuhan yang kecil dan rendah. Di samping itu, semak juga membawa maksud tidak teratur atau kusut. Dalam pada itu, murid-murid juga akan keliru apabila menemui perkataan perang dan perang. Perang yang menggunakan i taling merujuk kepada warna coklat, manakala perang yang menggunakan i pepet merujuk kepada pergaduhan ataupun pertelingkahan. Akhir sekali, perkataan homonim sepak dan sepak yang membawa maksud yang berbeza sering mengelirukan murid-murid. Perkataan sepak yang menggunakan i taling membawa maksud tampar. Sepak yang menggunakan i pepet membawa maksud perbuatan tendang. Sepak bola, sepak takraw merupakan aktiviti sukan yang menendang bola dan takraw. Abdullah Hassan berpendapat bahawa perbezaan antara sepak dan sepak adalah jauh berbeza. Begitu juga kebanyakan murid bukan Melayu terutama murid Cina tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras NY dan lelangit lembut NG dengan tepat. Sebagai contoh, monyet disebut monyet. Kesalahan juga berlaku dalam perkataan yang lain.
Sebagai contoh perkataan banyak selalu disebut banyak. Murid juga akan menyebut nyamuk yang sebenarnya disebut nyamuk. Dalam hal ng juga, n diasingkan daripada g. Seperti dalam perkataan ungu yang sepatutnya berbunyi ungu, mereka menyebut unggu atau ungu. Tangan yang sepatutnya disebut tangan dipisahkan menjadi tangan. Oleh sebab pengaruh bahasa ibunda murid, jadi ramai murid bukan Melayu gagal menguasai bahasa Melayu. Apabila keadaan ini dibiarkan begitu sahaja, maka murid-murid akan menyebut ejaan yang salah apabila dewasa nanti. Media sosial yang membolehkan siaran langsung akan memaparkan tahap penguasaan rakyat Malaysia dalam bahasa Melayu. Maka pada masa itu kita dapat melihat kerancuan bahasa Melayu semakin meluas sehingga sampai wahana media sosial. Ya, saya juga bersetuju dengan pandangan Aida dan Winnie. Terima kasih atas penjelasan yang terperinci dan menarik tadi. Seterusnya, mari kita mendengar pendapat lain yang bernas daripada Aida tentang persoalan faktor keracunan bahasa Melayu di media sosial. Dipersilakan. Terima kasih Anis. Baiklah, pada pandangan saya, bahasa dialek juga mengakibatkan isu keracuan bahasa Melayu berlaku. Dalam kamus Dewan edisi keempat, dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, logat, pekat, pelat, daerah, negeri dan lain-lain lagi. Terdapat guru-guru yang cenderung menggunakan bahasa dialek sebagai bahasa pengantar di sekolah dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan. Suasana pengajaran akan lebih ceria dan dapat mengeratkan hubungan antara guru dengan murid. Walau bagaimanapun, memang tidak dapat dinafikan bahawa kaedah pendekatan pengajaran ini akan melahirkan murid-murid yang lemah dalam penguasaan bahasa. Bahasa dialek telah menjadi bahasa pertama dalam komunikasi kehidupan seharian. Dalam konteks ini, hal ini akan menyebabkan murid-murid mungkin tidak dapat menguasai bahasa formal. Sebagai contoh bahasa dialek Perak, seperti wanita itu tidak perasan ada orang mengikutinya. Yang sepatutnya disebut wanita itu tidak sedar ada orang yang mengikutinya. Natijahnya, hal ini akan mengakibatkan fenomena ini berlaku secara media sosial kerana masyarakat terikut-ikut dengan cara penyampaian. Masyarakat kini, terutamanya golongan remaja, gemar menggunakan bahasa dialek untuk berinteraksi dengan orang lain dan dalam media sosial. Mereka biasa menggunakan bahasa dialek sehingga tidak sedar bahawa bahasa yang digunakan bukan bahasa baku. Buktinya, mereka merasa lebih cepat mesra sekiranya menggunakan bahasa dialek ataupun perkataan bahasa Selangor seperti perkataan duk yang bermaksud tinggal, kat yang bermaksud di dan korang yang bermaksud kita. Terima kasih Aida atas penjelasan yang menarik sebentar tadi. Punca keracuan bahasa Melayu dalam media sosial disebabkan oleh bahasa ibunda dan bahasa dialek. Oleh itu, izinkan saya melontar soalan kepada Winnie iaitu adakah bahasa Inggeris juga bertindak sebagai faktor penyalahgunaan bahasa Melayu di media sosial? Dipersilakan. Ya, Anis, walaupun bahasa Melayu mempunyai perkataan yang banyak menggunakan unsur pinjaman bahasa Inggeris, namun terdapat segelintir masyarakat mencipta istilah atau perkataan sendiri dengan menterjemahkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Contoh perkataan bisnes dalam bahasa Inggeris membawa maksud yang sama dengan perkataan perniagaan dalam bahasa Melayu. Namun demikian, terdapat individu menggunakan perkataan perniagaan dengan bisnes, BISNES, yang sepatutnya perniagaan.
Oleh itu, walaupun terdapat perkataan bahasa Inggeris yang telah menjadi kata pinjaman bahasa Melayu, namun sesetengah individu masih menggunakan sebutan dan ejaan yang salah. Jika ditinjau dari perspektif yang lain, masyarakat akan menggunakan perkataan thank you untuk menggantikan frasa terima kasih, sorry, I dan you untuk mencampurkan perkataan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu untuk membina satu ayat yang lengkap. Fenomena isu bahasa roja ini semakin meruncing kerana masyarakat tidak sedar bahawa perbuatan mereka dalam media sosial telah mengancam martabat bahasa Melayu. Mereka beranggapan tidak salah meskipun menggunakan bahasa Melayu yang tidak dramatis kerana mesej mereka masih dapat dipahami oleh penerima. Ya, saya juga ingin menyuarakan buah fikiran tambahan berdasarkan ulasan Vini tadi. Teknologi yang canggih memudahkan perhubungan masyarakat dalam media sosial pada era digital moden ini. Walau bagaimanapun, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sering dicampur adukkan oleh masyarakat. Kesannya, situasi tersebut telah menimbulkan kecelaruan serta kesalahan dalam penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan singkatan yang berleluasa dalam laman sosial juga menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa rojak kerana bahasa Melayu telah digunakan secara salah dari aspek ejaan, pemilihan kata dan juga struktur kata. Sudah terang lagi bersuluh bahawa faktor-faktor yang menyumbang kepada penyalahgunaan bahasa Melayu di media sosial termasuklah bahasa rojak, singkatan, bahasa Selangor dan bahasa dialek. Baiklah, sekarang marilah kita fokus kepada kesan isu keracuan bahasa Melayu. Apakah pendapat Aida dan Vini tentang kesan keracuan bahasa Melayu yang semakin berleluasa? Pada pandangan saya, bahasa Melayu telah diancam martabatnya kerana masyarakat terutamanya golongan remaja semakin hilang jati diri. Mereka menaik perkataan suka hati dan beranggapan tidak salah jika menggunakan bahasa rojak, bahasa Selangor dan singkatan asalkan orang lain dapat faham maksud yang ingin disampaikan. Persis peribahasa, ikut hati, mati ikut rasa binasa. Sesungguhnya, kita harus berfikir dengan teliti sebelum mesej yang disampaikan kepada orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa perlulah sentiasa dipelihara agar dapat memperkembang dan memperkasa bahasa yang dikasihi. Sekiranya penggunaan bahasa rojak dalam media sosial tidak dibendung, lama-kelamaan bahasa rojak akan menjadi sebati dalam kalangan masyarakat. Sudah tentu murid akan disogok oleh perkataan dan istilah yang muncul setiap hari dan keliru dengan penggunaan bahasa yang betul. Jika pelajar terbiasa menggunakan bahasa yang kurang tepat dalam media sosial, mereka akan terbiasa menggunakan bahasa tersebut apabila menghasilkan karya penulisan di sekolah. Akibatnya, keadaan ini akan mempengaruhi keputusan mereka dalam peperiksaan. Hal ini bukan sahaja menyebabkan kualiti penulisan remaja semakin merosot, tetapi juga menyebabkan pengetahuan komuniti madani terhadap bahasa Melayu semakin kurang. Ya, betul Aida. Saya sangat setuju bahawa martabat bahasa Melayu semakin terancam akibat penyalahgunaan bahasa tersebut. Kemudian bahasa Melayu juga semakin terjejas akibat penggunaan bahasa rojak dan penggunaan bahasa dalam media sosial. Sekarang, marilah kita mendengar pendapat daripada Vini berkaitan dengan kesan keracuan bahasa Melayu. Terima kasih Anis, bagus sekali hujah yang dikemukakan oleh Aida tadi. Saya turut mendapati bahawa wujudnya istilah yang baru akibat istilah itu selalu disebut oleh masyarakat dalam media sosial. Lama-kelamaannya, bahasa Melayu yang dramatis mungkin akan lenyap kerana dilupakan oleh masyarakat. Kedudukan bahasa Melayu nescaya akan terjejas akibat generasi pelapis negara tidak menghargai keindahan bahasa Melayu. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.
Justeru kita mestilah mengambil tindakan untuk membendung isu yang dihadapi sebelum terlewat. Kita sebagai warga negara Malaysia yang dilahir di Ibu Pertiwi yang tercipta ini mestilah mencintai bahasa Melayu yang berperanan sebagai bahasa kebangsaan yang menyatupadukan semua rakyat Malaysia. Bak kata pepatah, pemuda tiang negara pembudi harapan bangsa. Sekiranya bakal pemimpin negara kita tidak mencintai bahasa kebangsaan, siapakah yang akan memperjuangkan bahasa Melayu? Bahasa jiwa bangsa. Bahasa merupakan lambang identiti kita. Oleh hal yang demikian, kita mestilah sentiasa mempertahankan kedaulatan bahasa Melayu. Semua pihak haruslah menggembleng tenaga dan mengorak langkah untuk mengatasi isu keracuan bahasa Melayu di media sosial dengan memahami akar umbi masalah dan mencari jalan penyelesaian. Apakah pendapat Aida terhadap langkah-langkah untuk mengatasi masalah keracuan bahasa Melayu di media sosial? Seperti yang disebut tadi, punca masalah isu keracuan bahasa Melayu dalam media sosial sebenarnya adalah daripada sikap masyarakat yang tidak mengambil peduli bahasa kebangsaan sendiri. Sayang, seribu kali sayang, masyarakat tidak mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menghargai bahasa Melayu yang diwarisi secara turun-temurun. Yakni khazanah yang tidak ternilai. Justeru pihak kerajaan boleh mengadakan kempen-kempen atau program dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk membetulkan kesalahan ejaan, tata bahasa dan bahasa rojak menerusi sistem pendidikan di sekolah. Dengan itu, murid-murid yang menuntut ilmu pengetahuan akan sedar bahawa bahasa rojak adalah isu yang serius dan mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan tata bahasa ataupun terlibat dalam isu bahasa rojak. Mereka akan mula menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam media sosial. Selain itu, sukatan pelajaran juga boleh ditambah dengan unsur-unsur bahasa Melayu yang gramatis agar murid-murid dapat menghayati bahasa Melayu. Terima kasih Aida kerana sudi memberi pendapat berkaitan dengan langkah-langkah mengatasi isu keracuan bahasa Melayu. Bagaimana pula dengan pendapat Vini? Dipersilakan Vini untuk meneruskan perbincangan ini. Terima kasih Anis. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh hal yang demikian, guru merupakan suri teladan murid-murid. Justeru, guru yang mengajar subjek mata pelajaran bahasa Melayu bertanggungjawab mendidik murid-murid dengan menggunakan bahasa Melayu yang tepat. Misalnya, guru harus memberi teguran, membetulkan sebutan dan intonasi murid-murid di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan merupakan kaedah yang terbaik untuk mendidik generasi akan datang. Mereka akan menggunakan bahasa Melayu yang betul biarpun dalam komunikasi secara bersemuka ataupun komunikasi alam maya melalui media sosial sekiranya tabiat ini dipupuk sejak kecil lagi. Sementara itu, guru boleh menggunakan modul dalam pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Hal ini dapat memastikan setiap guru mengetahui aras keupayaan murid-murid dan menggalakkan murid-murid untuk memperoleh pengetahuan secara kendiri. Menurut Kamarudin Haji Husin, modul merupakan strategi pembelajaran dan pengajaran yang berpusatkan bahan bersifat vokal yang melibatkan bahan-bahan bercetak dan pembelajaran yang terancang. Melalui modul ini, satu unit pembelajaran yang sempurna ataupun satu topik dapat diajarkan kepada murid tanpa bimbingan dan penyediaan guru. Modul tersebut hendaklah mengandungi isi kandungan pembelajaran bahasa Melayu yang standard, latihan bertopik dan ujian pra dan pros yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu standard. Pada masa yang sama, guru juga perlu menyediakan buku-buku rujukan dan bahan bacaan bahasa Melayu yang berilmiah kepada murid-murid. Melalui program Nadi Ilmu Amalan Membaca iaitu NILAM, guru sepatutnya membimbing murid-murid untuk memilih bahan bacaan yang betul-betul sesuai dengan aras kognitif mereka.
Hal ini nescaya dapat merangsang murid-murid untuk membaca surat khabar, majalah, cerpen dan novel yang menggunakan bahasa Melayu standard. Terima kasih Vini. Saya memang tertarik dengan pandangan saudari sebentar tadi. Demikian perbincangan yang menarik berkaitan dengan keracuan bahasa Melayu di media sosial. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, saya ingin mempersilakan Aida dan Vini untuk merumuskan tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu keracuan bahasa Melayu di media sosial. Pada pendapat saya, pendedahan terhadap keracuan bahasa Melayu di media sosial mengundang keburukan yang banyak. Lebih-lebih lagi, keracuan bahasa yang berterusan ini akan menyebabkan kualiti dan keunikan bahasa Melayu semakin hilang di telan zaman. Justeru, setiap anggota masyarakat bertanggungjawab untuk mengatasi masalah keracuan bahasa Melayu di media sosial bagi memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Terima kasih Aida atas penerangan yang begitu jelas sekali. Sekarang marilah kita mendengar rumusan daripada Vini. Dipersilakan. Terima kasih Anis. Pendek kata, fenomena kerancuan bahasa Melayu di media sosial ialah masalah yang serius dan perlu ditangani dengan tegas jika masyarakat ingin bersepadu dan maju dengan menggunakan acuan sendiri. Kesedaran berbahasa dalam kalangan masyarakat adalah wajib untuk memastikan bahasa Melayu yang menjadi identiti dan lambang kebanggaan negara terjamin. Masyarakat Malaysia perlulah melakukan inisiatif dalam menggembleng tenaga bagai out dengan tebing untuk memastikan kelangsungan bahasa Melayu yang tinggi dan bermutu sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa rasmi. Dalam konteks ini, kita perlu sentiasa bersikap positif dan bangga terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Semangat mencintai bahasa Melayu harus disemai sejak kecil lagi dan semangat jati diri juga harus ditanam supaya masyarakat boleh membezakan antara bahasa yang rancu dan bahasa yang betul. Persis peribahasa, bulat air oleh pembetung, bulat manusia oleh muafakat. Saya yakin bahawa isu kerancuan bahasa Melayu di media sosial ini dapat dibendung sekiranya masyarakat Malaysia bersatu padu mengambil tindakan yang wajar dan berkesan tanpa mengira bangsa, agama, umur, darjat dan pangkat. Terima kasih Vini. Sekian rumusan perbincangan tentang keracuan bahasa Melayu di media sosial. Kesimpulannya, semua pihak memainkan peranan yang afdal bagi mengatasi masalah keracuan bahasa Melayu di media sosial yang semakin berleluasa ini. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi meluangkan masa untuk melakukan sesi bual bicara tentang isu keracuan bahasa Melayu secara atas talian. Saya berharap agar bual bicara ini dapat memberi informasi yang bermanfaat kepada orang ramai. Yang baik itu datang daripada Tuhan dan yang lemah itu kekurangan kami sendiri. Saya menyusun 10 jari, sekiranya ada tersilap kata, terkasar bahasa atau terlanjur bicara yang menyinggung perasaan hadir sekalian, izinkan saya menyampaikan serakat pantun sebelum mengakhiri bual bicara pada hari ini. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman. Lain kali bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.